Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Growth daripada sudut financial, ini bukan actual growth. Ini akan dia actual growth. Saya ulang balik. Financial growth dan juga accelerated punya daripada sudut accelerated punya activities. Orang lama tak bekerja, kilang lama tak buka, activities. Okay. Accelerated activities. Kita akan ada pertumbuhan ekonomi yang pantas, kita nampak dekat saham naik, melonjak naik. Jadi apa kesan benda ni terhadap inflasi? Kalau dia tiba-tiba naik. Cerita dia, waktu kilang mula-mula buka, kita akan ada masalah supply chain. Sebabnya sebelum ni kilang banyak tutup kan. Ni saya pernah terangkan kan. Supply chain, resources, limitation in resources kan. Permintaan tinggi kepada komoditi kan. Sebabnya orang beli benda sama, produk sama untuk hasilkan services dan barangan. Dan ini akan menyebabkan anda kena tengok lepas ni angka PPI. Lepas ni PPI dan CPI akan menjadi data utama. Okey, sekira dua ni PPI adalah producer, price dekat gate dekat kilang price dekat kilang lah. CPI ni consumer, ini producer price. Boleh? Dia ada dua. Satu producer, macam kita buat, katalah anda bisnes ketupat kan, harga beras tu akan jadi, harga padi akan jadi kos anda, itu PPI anda, faham? Kalau CPI, anda jual ketupat, consumer beli, berapa anda letak harga, kalau anda naikkan harga, itu menaikkan consumer price. Boleh? Faham? Sampai ketupat aku guna. Okey, boleh? Bukan apa, minggu ni orang second time raya kan. Okey, inflasi. Cerita dia ya, untuk inflasi ni akan menyebabkan interest rate pasaran naik. Interest rate, kena faham interest rate ada dua. Satu interest rate market, satu interest rate policy. Okey? Satu interest rate market, satu interest rate policy. Okey? Kalau inflasi naik, kadar pulangan dalam pasaran, kadar di market akan naik. Boleh? Okey, kadar dalam pasaran akan naik, harga akan naik, inflasi tadi naik, saham akan naik, menyebabkan yield curve yield dalam US 10 years pun akan naik. Boleh? Sebab itu kita tengok data ni. Kalau nak faham kenapa saya tengok ZN ni, ni adalah antara sebabnya. Saya tengok ZN ni. Okey. Kalau ZN ni naik, yield tu jatuh. Itu adalah okey bagi Fed pada waktu ni. Okey. Jadi kita nampak 10 years yield juga akan naik. Jadi maksudnya bila ekonomi naik, interest rate dalam pasaran naik. Sekiranya ekonomi belum ready lagi, belum orang lagi masih lagi COVID-19 lah, masalah orang sakit lah, belum ada vaksin lah dan lain-lain, naik disebabkan oleh polisi. Faham? Pada waktu ni duit banyak, waktu ni kredit banyak. Kan? Bantuan loan semua dekat US, dekat Malaysia pun kita ada benda yang sama. Semua ni okey. Cerita dia, real ekonomi itu belum tentu okey disebabkan oleh supply chain. Sekiranya inflation naik, orang duk beli, padahal supply belum ready lagi, ekonomi duk naik, orang duk beli saham, duit banyak masuk dalam ekonomi. Sekiranya inflation juga naik, interest rate naik, ada kemungkinan akan jatuh balik. Kita akan ada drop balik. Faham? Boleh? Setakat ni boleh? Faham? Boleh?
Sebelum saya lanjutkan, saya kena tanya ni dulu. Maksudnya growth tadi akan menyebabkan inflasi. Jadi bila berlaku inflation, interest rate dalam pasaran akan naik. Sekiranya interest rate dalam pasaran naik, orang belum ready, orang tengok harga mahal, orang akan slowkan pembelian, menyebabkan ekonomi turun balik. Untuk memastikan ekonomi ini berjalan seperti yang dirancang, sekiranya inflasi naik, ada kemungkinannya dia akan introduce yield curve control. Maksudnya, dia akan cuba untuk memastikan rate dalam pasaran kekal rendah. Interest rate market kekal dalam satu julat yang dia target. Kalau dia targetkan 0.25 ataupun 0.5, itu julat je lah. Tu tak bagi overheat, in other words. Boleh faham? Jadi malam tadi, according to Jerome Powell, dia tak nampak inflasi berlaku. Ni keyword dia, ini keyword dia. Kalau kita tengok dia orang punya projection, kepada inflation, dia orang nampak inflation ni terkawal di bawah 2%. Nampak? Bagaimanapun, ini adalah tidak selari dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dijangka turun, ekonomi ni dijangka turun lebih daripada projection Disember. Anda nampak untuk inflasi ni dijangka turun, tapi dalam julat yang tak seteruk tak seteruk seperti GDP ya. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dekat sini, there will not be yield curve control dahulu, sebab kalau yield curve control tu berlaku, itu boleh menyebabkan interest rate US akan limited. Kalau interest rate limited, anda tengok macam ni. Kalau anda ada macam ni, saya bagi contoh, contoh mudah. Anda ada Maybank, anda ada Public Bank, anda ada RHB, ya. Okey, ini tiga tempat untuk anda nak simpan duit, saving account. Katalah dia orang bagi interest rate kepada anda punya simpanan tadi, ya. Kalau Maybank kata, dia akan bagi paling banyak pun 0.50. Ada nak padam ni. Okey, katalah Maybank bagi tahu dia bagi paling banyak pun 0.50. Kan? Kita ada Public Bank, dia kata saya boleh bagi 1.0. Katalah RHB kata dia boleh bagi depending kepada prestasi. Ini adalah Islamic, bukannya yang konvensional. Tapi kalau RHB, dia kata dia boleh bagi 0.25, tapi dia mungkin boleh pergi lebih banyak lagi. Tapi yang dua ni, dia ada limit. Anda akan letak duit kat mana? Okay, kalau kita ikut Islamic konsep ni. Ni lebih kurang macam mana Islamic lah. Dia tak tetapkan. Maybank, dia kata paling banyak dia bagi 0.5. Public Bank 1.0. RHB kata 0.25 ke atas. Anda akan letak duit kat mana? Apa yang mempengaruhi keputusan anda untuk letak duit kat mana? Anda akan tengok apa? Anda akan tengok apa? Apa yang akan mempengaruhi keputusan anda? Anda akan tengok prestasi bank berkenaan, kan? Kalau kita bercakap mengenai ekonomi, anda akan bercakap mengenai GDP performance, betul? Potential income dia. Anda akan tengok GDP, nampak tak macam mana how the economy works? Macam mana all this thing works? Okey, kalau anda nampak
RHB mempunyai pulangan lebih tinggi, potensi pulangan lebih tinggi berdasarkan rekod dia, berdasarkan prestasi semasa quarter on quarter dia, quarter on quarter, year on year. Kita nampak RHB dok perform. Public bank macam ni, Maybank mendata ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Anda akan masuk kepada yang ini. Betul? Boleh? Okey. Balik kepada dokumen ini. Okey. Fed menjangkakan ekonomi akan kontrak. Jatuh negatif 6.5. Dan projection dia adalah dalam julat ini, central tendency dalam julat ini. Okey. Kita tengok prestasi ekonomi semasa US kepada mana? Ini adalah jangkaan untuk ekonomi semasa US. Ini ada dekat Atlanta. Lepas ni ada nampak data-data ni jadi penting. Ini GDP now. Kalau kita tengok GDP now estimate untuk Atlanta, kita nampak dia dijangka dah sampai bawah dah. Dan dijangka mula naik. Dah sampai satu support lah. Ini as of awal Jun. Okey, awal Jun. Dan dijangka dia ni. Kalau ini turun sekali lagi, kita akan ada cerita yang ni tadi. Boleh? Kalau ini turun sekali lagi, anda tengok, ikut data ni. Anda akan dapati market react. Sebab market sekarang ni, kalau anda nampak data-data dia tak peduli sangat. Dia tengok data yang tak apa-apa. Contohnya kepada weekly data sekarang. PMI, dia tak peduli data CPI, GDP dia tak peduli. Sebab itu data bulan 3. Faham? Dia nak data sekarang. Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Faham tak? Kalau tuan-tuan dah tengok data sekejap, oh bagus naik, lepas tu jatuh balik. Market nak tengok sekarang. These are the now punya data. Boleh? Boleh? Jadi data-data macam ni, ini yang akan mempengaruhi pergerakan pasaran. Data-data sekarang. Okay? So berdasarkan apa yang ada dalam ni, dijangkakan ekonomi US tu dah sampai support dan akan mula naik. Okay? Jadi sekiranya dijangkakan ekonomi US tu dah bottom out dan mula naik, kita akan bandingkan macam mana prestasi US ekonomi. Ini adalah semasa ekonomi US adalah lebih lemah quarter on quarter pada bulan lepas, negatif 50. Anda nak tengok sekarang punya data, anda tengok kuartal kedua. Anda bandingkan PMI, GDP now tadi, GDP now. Satu lagi kriteria anda tengok adalah kepada PMI. Sebab ini adalah sekarang. Faham cara baca dia? Kita nampak ekonomi US bulan 4 jatuh, bulan 5 jatuh, kita nak tengok Jun punya PMI. Kita nak tengok mana satu yang nampak tak clear nanti. Kalau kita nampak dari sudut angka PMI dekat sini lebih tinggi. US lebih tinggi daripada Europe. Kita nak tengok Jun dia nanti. Kita tengok average out dia nanti. Lepas tu ada tengok satu-satu ni. Jepun, UK dan seterusnya. Itulah guna data-data ni. Semua ni dah ada. Saya dah buat satu-satu ni. Sentiasa ada kan. Itulah cara dia. Itu yang saya perhatikan. Selain daripada kita tengok chart. Jadi apa yang kita nampak, kalau tanya saya, yield curve control tak ada. Fed Powell kata tadi benda tu is an open discussion, tapi setakat ni dia tak nampak ada inflation. Kalau inflation tak ada, dia orang tak perlu jalankan yield curve control. Faham? Dia orang tak perlu jalankan yield curve control ni. Kalau inflation ada, then barulah dia buat yield curve control. Faham? Boleh?
Jadi dengan itu, kalau tanya saya, kalau tengok cat-cat saya semasa, saya tak nampak sebarang perubahan disebabkan oleh Fed semalam. Tak ada. My view is this is the time untuk anda mencari peluang untuk nak long dollar. Mungkin kita akan ada satu lagi masih kalau tengok sekarang ni we do have higher high. Kita nak tengok ini we want to see RSI ni cancel out yang di belakang ni. Kenapa ni kuning? Cancel out yang di belakang dia. Maksudnya 4 ni kita nak tengok benda tu. Dan maksudnya kita nak tengok momentum pergerakan. Velocity, laju. Ini momentum dah ada. Dekat stokastik ni dah menunjukkan dia dah test. And we do expect pullback dulu sama dalam wave 2 ataupun wave 4. Lepas tu naik balik. Kalau dia buat yield curve control dia macam Bank of Japan. Bank of Japan dia beli bond dia beli 10-year government bond kan. Dengan target kalau Jepun ni Jepun. Ini Jepun. Jepun dia buat yield curve control. Nampak? Yield curve control dengan membeli 10-year outright purchases of JGBs dengan 10 years punya yield pada sekitar kosong. Ini dekat Jepun. Ini pada tahun 2016. Ini dekat Australia. Australia dia target yield dia untuk 3 year. Dia orang targetkan 0.25. Maksud dia kalau anda tengok chart macam ni, kita ada chart 3 year government bond untuk Australia ni. Anytime benda ni atas daripada 0.25 kita ada AUD yang kuat. The moment dia pull back macam ni, tengok macam mana nak bandingkan ni. Okey. Ini adalah AUD, kita ambil AUD JPY kalau kita nak ambil lebih jelas lah. Nampak? The moment dia naik, AUD JPY ni naik. AUD JPY ni naik. Ni rapat sikit macam ni. Okey. Boleh? Selain daripada tu, anda boleh tengok dia juga kepada AUD USD. AUD USD. Ini dia punya correlation lah. AUD USD, AUD JPY color AUD USD color ni Okey. Boleh? Okey. Sekarang ni dia pull back. Kalau ini jatuh bawah 0.25, then anda akan dapati AUD tu terus akan lemah. Dia cross over ke atas, anda akan dapati AUD USD breakout, AUD JPY breakout. Boleh? Inilah benda ni. Duit ni interest rate. Kalau kita cerita pasal duit, sebab itu orang bising pasal swap tu kan. Kalau kita bercakap mengenai duit, it's all about interest rate. It's all about interest rate. Sebab apa juga data ekonomi, dia akan mempengaruhi interest rate dalam pasaran. Apa juga maksud benda data dalam ekonomi. Nampak, Minul? Pergerakan dia akan, kalau ini breakdown ke bawah, AUD consider base. Akan jatuh. Apa yang RBA cuba buat adalah untuk memastikan yield ni berada sekitar 0.25. Kalau kita tengok Jepun, ni Jepun. Dia cuba untuk memastikan yield ni berada pada sekitar kosong. Yield ni berada pada sekitar kosong. Ini dia punya ni lah. Pada sekitar kosong. Okey, ni target dia. Ni yield curve target dia sekitar kosong. Okey. Of course, kedua-dua mata wang tu, Australia dollar
JPY, dia kepada sentimen. Dia kepada sentimen. Okay, dia dipengaruhi lebih kepada sentimen. Okey, itu yield curve control. Kita nampak untuk ni dia cuba untuk pastikan yield tu tak lari, dia akan cuba untuk pastikan benda ni berada sekitar sini. Ni sejak daripada tahun 2016. Sejak daripada 2016. Bila dia naik, yen tu kuat. Anda dapati untuk USD JPY. Untuk Jepun ni dia spesifik kepada USD JPY. Okay. Nampak tak movement dia? Okay. Kalau ini naik ke atas ni, yen tu start kuat. Ada nampak JPY tu kuat. Dia turun balik. Itu yang apa orang kata pembelian dia masuk untuk kacau market lah. Bank of Japan. Dia first dia bukan dia beli USD ataupun jual yen, tak. Dia akan masuk kepada bond dia. Inilah yang cerita apa rimba, tak apa. Tak apa. Pembelian bond lah, simple. Pembelian bond. Inilah benda dia. Kalau nak tahu apa yang ini akan jadi perhatian bila ada something pasal ekonomi. Kalau tak, orang tak tengok dia. Dalam keadaan biasa, orang tak tengok dia. Dalam keadaan luar biasa, COVID-19, then orang tengok dia. Ini pun sama pada tahun 2016. Ingat tak apa jadi kat sini? Ingat tak apa jadi kat sini? Masa ni. Ingat tak? Minyak $25 tu, ingat tak? Minyak $25. Ingat tak? Sekarang ni minyak pun kosong. Kita tak sembang minyak. Minyak yang $25 China punya ni kan. Tu cerita dia. Okey. Dan kita nampak untuk apa dan inilah yield curve control. Jadi setakat ini Fed okey. Apa kita nak buat? Apa tindakan kita sebagai trader sekarang ni? Kita tahu yield curve control untuk Federal Reserve tadi tak ada. Maksudnya kita mungkin akan ada interest rate naik. Nampak? Interest rate pasaran dibenarkan naik bersama dengan apa? Bersama dengan GDP, jangkaan untuk GDP mula pulih. Nampak GDP now tadi. GDP now tadi kan. Sampai support dan dijangka naik. Okey? Yang penting kita nak tengok angka-angka seperti PMI. Dan sambil tu kita perhatikan PPI dan CPI. Inilah kerja bank. Inilah kerja central bank kalau nak tahu. Dia dok tengok benda-benda ni lah. PMI, PPI, CPI. Lepas tu dia akan tengok dia buat dia punya ni. Dia dah tahu GDP tu lebih kurang apa. Dia dah tahu. Faham? Sebab dia orang tengok data-data bulanan. GDP, cuba tengok ini. GDP itu data yang akan keluar nanti US, yang akan report pada pada bila? Jun 25 nanti, itu kuartal pertama. Itu kuartal pertama. Maksudnya itu bulan berapa? Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kita sekarang ni bulan 6. Data-data yang keluar, sekarang ni kita tengah mula dapat data untuk bulan 5. Kita jangkakan data bulan 5 keluar, lepas tu bulan 6. Cuma hujung Julai nanti baru kita akan ada bacaan pertama. Bacaan pertama untuk GDP US kuartal kedua. Anda boleh jangka dah. Tengok PMI. Nampak? Kalau PMI US lebih kuat daripada PMI Europe, kalau PMI US dan angka-angka ekonomi US lebih kuat daripada angka ekonomi dekat Eurozone, anda jangkakan GDP US lebih tinggi, interest rate US lebih tinggi, USD lebih kuat. Faham? Okey? Jadi kenaikan
saya jangkakan lepas ni kita akan ada USD kuat. Kita nampak daripada sudut teknikalnya, kita pun nampak US dollar pun dah sampai area support. Kebimbangan pasaran sebelum ni adalah kepada kemungkinannya untuk Fed nak introduce yield curve control. Cerita tu dah tak ada. Malahan Powell bagi tahu malam tadi, dia punya asset purchase program tak boleh berlaku selama-lamanya, unlimited. Dia kena kontrol. Pada waktu ni dia buat sekitar 80 bilion. Ini dan dia boleh pergi unlimited kalau dia nak. Tapi dia mungkin akan mula kurangkan. Dan sekiranya ini berlaku, dan ini adalah apa yang market jangka, sekiranya ekonomi terus naik. Maksudnya, ke arah FOMC bulan yang akan datang, anda jangka apa? Sekiranya saham terus naik, ekonomi terus naik. Saya memang sentiasa tengok, Aminul. Saya memang sentiasa tengok. Biarpun saya lukis ni, saya sentiasa tengok. Sebab itu, you see this data, PMI apa semua sentiasa updated kan. Saya sentiasa update data ni. Kan? Even ISM apa semua ni, satu-satu pecahan dia saya update. Saya sentiasa tengok. Cara analisa saya tengok semua ni. Dan kita faham apa yang kita nampak dekat chart. So, sekali lagi cerita yield curve control out of the question at the moment because Fed tak nampak inflation. Tengok, pada waktu ni market tengok. Okay, tapi saya sentiasa tengok. Tak kisahlah market tengah tengok ke tak tengok ke. Saya sentiasa tengok. Okay, sebabnya dalam tu ada cerita ekonomi. Kalau tengok PMI punya report. Okay, jadi ini tak ada. Jadi kalau yield curve control tak ada, kita tak ada benda yang jadi pemberat kepada USD. Sebabnya kalau yield curve control tadi macam ni, dia bagi hadkan. Ini yield curve control. Kan? Jadi ini nombor satu, positif USD. No yield curve control. Kita nampak prestasi ekonomi semakin naik. Nasdaq, sekarang ni pullback. Kita nampak untuk pasaran saham, unjuran dia berdasarkan pergerakan adalah meningkat. We are looking at pullback untuk Nikkei ni kita nampak. Nikkei is doing a pullback. Nikkei buat pullback, Hang Seng buat pullback. Ini memang dijangka lah. Kalau tengok tulisan saya, memang saya jangkakan dia turun. Okey, memang kita jangkakan dia turun. Okey, kita memang jangkakan satu pullback. Dah memang time untuk dia pullback ya. Inflasi dijangka tak naik, tak perlu buat yield curve control. Okey. What will be tapi pergerakan dia masih bullish. S&P 500 masih bullish. Even kita ada Nasdaq yang buat high. Ini jauh lagi ni. Nasdaq yang buat high. Ni Nasdaq, saya tak habis lukis. Okey, ni nanti saya lukis tak habis lukis. Ni continuous contract Okey, ini buat high, tengok. Dia buat high. So, if perjalanan yang ni meneruskan kenaikan, mengukuh, apa jangkaan anda kepada interest rate dekat US? Russell sebab itu company kecil. Russell, kan? Okay, between Russell and 500. Of course, Russell represent the whole, but if you're talking about the chunk of the economy, dia tak seragam. Dia orang kaya tu banyak. Tu je lah. Okay, simple dia. Apa jangkaan anda berdasarkan pergerakan pasaran saham, berdasarkan PMI semasa kepada US economy? Is it recovering?
Kan? Itu dia. So, if that is happening and economy is recovering, market akan tak tahu sama ada Fed akan taper, ni tapering, akan kurangkan atau tak, tapi itu akan menjadi sebahagian daripada jangkaan market. Boleh faham? Itu akan menjadi sebahagian daripada jangkaan market. If that is happening, okay, apa akan jadi kepada USD ke arah? Nampak tak? Analisa dia, orang start trade USD ke arah FOMC akan datang bukannya pada seminggu sebelum FOMC. Orang start melihat sekarang. Selepas FOMC malam tadi, kita dah fikirkan next meeting. Bila next meeting dia? Ni. Next meeting dia. Pada Julai 28-29. Apa jangkaan anda untuk 28-29 ni? Sebab apa yang Fed Powell kata, every meeting is now live. Dia tak macam dulu. Dia boleh bertindak bila-bila. Kemungkinan untuk dia start bagi tahu limitation kepada asset purchase. Sekiranya dia kurangkan ini, liquidity akan mula dikawal. Ini adalah USD, sekali lagi, USD positif. Kemungkinan untuk taper. Nampak tak? Kita ada dua faktor besar daripada sudut polisi. No yield curve control because no inflation. And kemungkinan untuk start tapering because of higher activities. Higher growth expected. Berdasarkan saham, berdasarkan PMI dan berdasarkan data-data lain. Faham? Nampak macam mana? So, interestingly, kita ada USD yang berada dekat area support. Dollar index ni. Saya dah cerita benda ni lama dah. Ini kita nak tengok dan kita ada dollar index yang berada dekat support. Time frame kecil, you might have one more, satu lagi ke bawah. Kalau kita tengok 4 hour, this view akan invalidate kalau dia buat break bawah 94 ni. Kita ada Euro USD yang sampai and reacting. Kita tak tahu. Dan invalidate kalau dia naik ke atas 115. Dia break 115, ini invalidate. GBP USD, belum. But we do have reaction. USD chef belum. Dan ini mungkin ada correlation dengan Euro USD. Ini untuk USD chef. Tapi it is reacting. Chef, JPY dan gold akan berlawan sikit dengan USD. Lepas ni saya terangkan. AUD belum sampai but it is reacting. Ada kemungkinan truncated, tapi kita nak tengok apa cara paling mudah nak tahu kalau dia dah break. Aminul, macam mana kita nak tahu ini break? Paling simple, tarik trend line. Tarik trend line anda. Okey, mana trend line untuk cycle semasa? Kita ada daripada dua ni. Kita tengok. Kalau trend line ni break, kita mungkin ada this cycle habis. Boleh? Kalau trend line ini break, trend line yang ini. Letakkan dia punya alert. Kalau macam ni, mungkin 5 kita habis dekat sini. Boleh buat? Simple. Ini technical. Sebabnya, kalau dia break trend line ni, dia akan kena buat at least 3 yang besar kan? Ingat tak kita punya yang ni? Ingat tak kita? Ini asas dia. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. At least kan? Betul? Kalau dia break trend line. Inilah dia. Kalau dia break trend line tu. Okey? Cerita dia, setakat ini,
kalau kita lihat pergerakan semasa ini kepada time frame yang lagi besar, ini semua adalah correction. Nampak tak? Yang ini tadi. Yang ini dalam bentuk terbalik. Dalam bentuk terbalik. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okey? Yang pergerakan ini, pergerakan this whole thing, this whole movement ini adalah pergerakan ini. Jadi kita nak tahu dia habis kat mana. Nampak? Nampak? Okey. Kita tahu Australia dollar mempunyai kaitan dengan New Zealand dollar dan UCAD. Kita tengok dua tu pula. Apa jadi dekat New Zealand dollar. Sama. Pergerakan dia pun sama. New Zealand dollar dah sampai. Dah sampai. And at the moment is breaking the trend line di time frame kecil. Di time frame kecil, trend line ni. Jadi kalau dia break trend line ni, kita mungkin akan ada satu lagi ke bawah untuk 4. Trend line kecil. Ni. Trend line dalam yang kecil. Okey. Sama ada, tapi masalahnya dia buat higher high. Jadi kemungkinan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemungkinan itu masih ada lah. Tapi macam mana pun anda tak buy dah New Zealand dollar USD. Kita tahu New Zealand dollar USD, Australia dollar USD ada kaitan dengan USD CAD terbalik. Kita tengok USD CAD ni, dia nak sampai invalidation. Kalau ini breakout ke atas, ini akan break trend line ini kan. Ini akan break trend line ini kan. Okay, kita ambil lah trend line dari sini. Kita ambil lah. Okay, ini break. Macam mana pun anda tarik trend line, ini break. Tak kisah anda ambil body ke shadow ke, tak kisah. Tapi macam mana pun ini break. Maksudnya, pergerakan ini, pergerakan sekarang ni, kalau dia terus buat higher high, ini akan habiskan this move. Faham? Saya nak tarik benda lain. Ini mungkin akan habiskan this move dalam wave C. Maksudnya dah habis. Kalau kita tengok di time frame besar, UCAD pun dah sampai area equal leg. Nampak? Boleh? Macam mana kita satukan ke semua cerita dia jadi satu market dynamic. Jadi anda nak tengok yang UCAD ni dah nak break. Kalau dia break, itu bagi kita signal awal untuk Australia dollar. Sebabnya NZD CAD dah sampai. AUD mungkin truncated. Tak dapat nak sampai, terus pusing. Boleh? Ataupun kedua-dua tu tadi akan sideways dulu. Dia tunggu untuk AUD USD ni sampai dan the whole thing move together ke bawah. Itu dua senario yang mungkin berlaku. Tapi apa-apa hal pun, anda tak buy AUD USD pada waktu ni. Okey, anda nampak untuk Euro USD reacting. Kalau ini breakout ke atas, then kita punya gambaran akan bertukar. Setakat ini, it is reacting. Faham tak? GBP USD reacting. Tapi ini tak sampai, ini mungkin truncated. Satu, kita pakai chart, dia semua sama cerita. Semua sama cerita. Okay, ini mungkin truncated 618. Macam mana? Simple kan? Inilah correlation. Even dalam technical punya correlation. Kita jangkakan untuk pasangan, bukan jangka dah move dah pun. Nikkei akan buat deeper correction. Ini mungkin the whole thing is wave 4 dalam yang ini. Dalam yang ni. Lepas tu satu lagi. Ataupun kita dah habis. Kalau dia, macam mana kita tahu dia dah habis movement ni? Macam mana kita tahu dia habis movement 5 ni? Dan habis satu. Macam mana kalau kita nak katakan dia habis satu? Macam mana Minol? Tengok yang putih ni. Ambil trend line. Ambil trend line. Habiskan. Kalau dia break
break ini, mungkin kita dah start 2. Sebab itu kita tak trade yang kecil-kecil. Jangan trade yang dalam ni. Trade yang besar. Anda trade bila dia habis, satu habis, dia break trend line, nampak konektor, tunggu 2, long. Nikkei. Kalau Nikkei long, anda carilah DEX, anda carilah apa lagi ni, S&P 500. Faham? Kita ada IBEX yang dah sampai and reacting. Kalau ini buat larger pullback, ini mungkin habis wave 4. Dan kita memulakan pergerakan ke bawah untuk wave 5. Ingat, IBEX dah ada lower low. Ini yang kita ceritakan selama ni. Nampak correlation daripada sudut saham? Kalau saham jatuh, then apa jadi kepada JPY Pair? JPY Pair akan habiskan movement dia ke bawah. Kita ada lower low. Kalau ini break, kita tengok pada satu yang break dahulu. Kalau JPY Pair break dahulu ataupun saham yang break dahulu. Dan anda perhatikan apa yang break dahulu. Sebab ini belum lagi. Ini belum lagi. Kita mungkin akan ada ke atas. Tetapi kita ada cap JPY dah sampai. Sekiranya ini breakout daripada trend line, nampak? Ada guna belajar trend line dulu kan, Minul? Ada guna dia. Selama ni tarik trend line, apa guna dia? Ni nampak guna dia. Itu bukan ilmu asas tau. Ada orang ingat, trend line dia tak guna. Semua ni berguna. Semua yang anda gunakan dalam teknikal anda, ada guna dia. Okay? It is at some way interesting lah. Ni benda ni. Kalau ini break, wah. Ini mungkin akan jadi, ini nampak 5 wave, 5-3-5. Kalau ini 5-3-5, kita mungkin dah habis, bukan setakat 5, ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Dan habiskan movement dia untuk start wave 3 dan ke bawah. Nampak? Semuanya berkaitan. Inilah market dynamic. Inilah market dynamic. Okey, kita akan katakan ada naik lagi sekiranya DEX petang ni, DEX dijangka melakukan double correction. Kalau anda nak pergi time frame kecil. Okey. Ni DEX. Ini DEX. Kita jangkakan dia buat wave 4. Bila kita kata dia tak jadi wave 4 dan terus naik? Tak. Kenapa JPY Pair naik? JPY Pair menurun. Kita nampak DEX semua tengah buat double correction. But tengah turun. Macam mana kita kata ini tak turun lagi? Bila kita kata dia tak jadi C. Sekali lagi, trend line. Tarik trend line di atas ni, pergi ke atas ni. Kalau dia break ini, kalau dia break macam ni, sekarang ni dia bergerak macam ni, kita katakan C habis kat sini, 4 ni habis kat sini, kita akan ubah semua drawing kita untuk lain-lain indeks. Lain-lain indeks, iaitu Nikkei, kita akan katakan, ini habis. Ini dah habis. Macam tu. Okey. Hang Seng, YM, kita akan katakan semua pergerakan ni habis dah dan mula bergerak ke atas. Kenapa kita tengok DEX pada waktu ni? Kalau anda trade intraday. Kenapa anda tengok DEX? Sebab itu market yang buka. Faham? Jadi kita jangkakan ini ada movement. Sekiranya dia terus turun ke bawah, yang lain-lain akan ikut ke bawah. Faham? Itu faktor liquidity. Faham? Macam mana anda satukan technical, macam mana anda satukan sentiment, macam mana anda satukan fundamental kepada benda-benda asas dalam technical anda. Trend line, support, resistance. Itu je. Nak lebih sikit, anda masukkanlah elliott wave. Tak nak masukkan elliott wave, tak penting pun. Tak penting pun. Kalau ada jenis yang trade lekuk-lekuk-lekuk ni, ini cara yang saya tunjukkan ni. Boleh?
Jadi kalau kita jangkakan ini ke bawah lagi, JPY pair masih ke bawah, Ahmad. Sebab ini tak break out lagi. Kalau dia break out ke atas, then JPY pair mungkin sampai support dan naik atas. Ini untuk apa ni? AUD JPY. Nampak dia sama. Nampak? Saya lukis dia berdasarkan ini tadi. Berdasarkan ni. Berdasarkan movement dekat saham tadi. Sebab semua saya lukiskan cerita, nampak tak cerita dia sama? GJ, AJ, CapJ, dan even tengok AJ punya structure ni nampaknya lain macam. Kalau dia buat invalidate ni, kita akan habis pergerakan kat sini. Kita akan ada truncated, tak sampai satu dia. Kalau AJ terus jatuh ke bawah dan habiskan movement ini, tak sampai kat sini, apa anda jangka untuk CAT JPY? Kan? Sebab struktur AJ tadi agak sharp. Sama juga macam CAT JPY, GBP JPY. Everything lining up. Kalau dia ni, ini akan truncated. Anda nampak untuk dia lukis semalam. Anda nampak untuk apa? AJ. Ini AUD JPY. Ini AUD USD. Dekat 1 hour. Nampak struktur dia? Sekarang ni dalam first degree correlation. Sama arah, sama lekuk. Kalau ini consider habis AJ, AUD USD ke arah mana? Biarpun sini ada higher high, ini mungkin habiskan kiraan ini. AUD USD dah habis. Tak sempat sampai, dia sampai sini ya. Ni 4, ada cukup lekuk untuk letak 5 ni. Cukup lekuk untuk letak 5. Faham? AUD USD habis, kita ada NZD USD dah sampai, UCAD dah sampai, Euro USD dah sampai, GBP USD tak sampai. Kita nampak, not the time untuk anda short USD. Kecuali kita ada breakout. Mana-mana satu yang breakout, then kita teropong benda lain. Biar market tunjukkan kita apa nak buat. Boleh? Jadi kita gunakan data spot untuk kita analisa market. Berdasarkan sekarang, saya nampak berdasarkan sekarang, ini dah habis. GBP USD dah mula jatuh. Euro USD dah mula jatuh. Kita tengok, kalau dia extend lagi ke atas, tak ada hal. Selagi dia tak break 1618 ni. Mana saya punya ni? Selagi dia tak break 1618 4 hour. Dia tak break atas ni. Tak sampai 1.15. Dia tak break 1.15. It is still a short. Nampak? Gold. Ada yang tanya saya, kenapa gold naik? Dah interest rate tak naik. Gold tu tak adalah direct dengan USD. Komdol berpasangan dengan JPY boleh teruskan bearish untuk intraday. Intraday ni I'm a little bit that one. Bukan apa, Dungan. Intraday kejap lagi 15 minit keluar news lain dia bertukar. Okey, tapi kita boleh tengok Comdols. Kalau anda tengok intraday, you need to look at lower time frame. AUD USD. AUD USD. Okay. You are interested to long ataupun short hanya selepas dia buat benda ni. Kalau dia reject kat sini dan nampak rejection dia, sebabnya dia tak ada connector jelas. Nampak tak Tuan? Ni tak ada connector jelas.
ini. Biarpun kita dah turun, mungkin ini tak nampak. This could be your connector. Tak ada yang jelas. This could be one. This another one kat dalam ni. Tapi this could be your connector sekarang. So, kita nak tengok dia sampai tak kat sini. Kalau dia break, dia sampai 618, 764 ni, kita nak tengok apa kerja dia kat sini. Kalau dia reject, then you can buy. Okay. Lower that one, boleh, tapi you will be macam ni lah. You need to go to really lower punya ni untuk analisa dia. Meriah sikit lah. Bukan saya kata jangan trade, tapi banyak kerja dia lah. Itu dia. Banyak kerja dia. Boleh tengok. It's applicable. Anda tengok, kita ambil satu chart kosong, NZD Cat Chef. Tengok market. It is always doing that 3711. 3711 punya ni, most of the time bila dia buat retracement, dia akan buat retracement banyak tu. Kita ambil lah ni contoh ni. Tu it will reach almost. Ni adalah truncation area. Truncation area double dia buat. Bila dia buat retracement, dia akan ikut kepada level tu. 618. Jadi kita tahu Cat Chef adalah truncation punya pair. Banyak berlaku truncation. Truncation pair. Jadi kalau ada trade dia, anda gunakan 618764. 618764 dalam keadaan trending. Dia tak semua masa. Ada masanya yang dia ikut kepada nak pergi time frame besar sikit. Time frame kecil ni memang selalu lah truncated. Tapi the moment you go to higher time frame, you can get a better lead daripada sudut Fibonacci. A better lead lah. Contohnya macam ni. Better lead lah untuk Fibonacci. Okay, kalau nak buy daripada area sini. Higher time frame. Lower time frame dia akan banyak truncated. Tapi pun dia ada ni. Dekat sini. This is the area untuk anda long. Of course, higher time frame, higher that one. Untuk anda long. At least 3 wave reaction, ada dah BE, dia move, biar dia buat kerja dia. Ini kena DE. Kenapa? Entah. Market macam tu. Okay? Boleh? Gambaran besar kita, nothing change. We still have saham yang tengah buat retracement sekarang. Gambaran besar, we still have saham yang menaik. We do expect satu retracement untuk saham. I've been saying that seminggu lebih dah. We are expecting satu pullback dalam saham. We are expecting pullback dalam saham. Pullback dalam saham. And pullback dalam saham will mean, kita tengok 4 hour lah, besar sangat. Pullback dalam saham will mean penurunan untuk JPYP, cap JPY, gold naik. Interest rate tak naik, gold akan naik. Pada waktu ni, there will be some pullback untuk gold disebabkan oleh kekuatan USD. But at the moment, saya tak akan buy gold kalau kita jangkakan banyak ni je. But if you already bought it here, anda pegangnya. Saya tak akan buy gold kat sini. Saya akan buy gold. Saya bagi tahu benda ni dah 2 bulan. Saya akan buy dekat sini. Saya tak interested dekat area ni. Nampak saya do a little bit of selepas pergerakan semalam, sebab ini adalah 5 wave. Tengok dekat time frame kecil. Ini adalah impulsif. Kita tak dapat tandakan ABC. Okay. Gold hari ni naik. Kalau tanya saya, hari ni naik. Gold pullback dia, tapi kalau ada intraday. Tapi saya tak gemar trade yang macam ni. I will go for swing. Call short. Okay. Dia dalam area. So we do expect that movement, Dungat.
We do expect that movement. Saya GU cantik. Jangan masuk semua J satu je. Sebab dia sama tu kan. Dia sama. GJ, AJ, Cat J. Tiga tu sama. Janganlah. Ni, nak trade, pilih satu daripada tiga ni. Satu daripada ni. Satu. Dalam grup ni, pilih satu. Dalam grup ini, pilih satu. Dalam grup ini, pilih satu. Dalam grup ini, pilih satu. Jangan masuk Cat J, GJ, AJ. Sebab kalau float, tiga-tiga float. Mana tahan? Pilih satu. Okey? Kalau rasa nak masuk tiga, masuk satu pair, tapi besarkan position kepada tiga tadi. Okey? Okey? Nampak gambaran besar kita tak bertukar. We are looking at possible turn dalam market. I'm starting to like more and more the idea of USD kukuh. We still have indexes yang masih akan dijangka ni. This is the overall view lah. Indeks pada waktu ini menurun dan kita masih jangkakan menaik. Untuk USD, I'm talking about USD, dia sekarang ni dah sampai area support dan mula menaik. Terutamanya untuk against dollar pair. Bukan Comdos, dollar pair. EU, GU, Chef, JPY, kita jangkakan untuk X, JPY, kita jangkakan penurunan. Kecuali UJ anda tak pergi short. Okey? Yes, tuan. Okey, itu kesimpulan kita yang ada pada ni. Gold, we expect up, we expect another move up, dan jatuh. Okey? Kita break dulu dan kita sambung balik dalam masa 5 minit. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test audio sekali lagi ya, boleh dengar? Boleh ya? Okey, thank you, thank you. Okey, jadi kita ada pasaran saham yang lebih negatif hari ini. Pullback is expected. As market was waiting for FOMC dan akhirnya kita ada pembetulan pergerakan pasaran saham hari ini. Kita ada gold yang meningkat, kita ada USD yang nampaknya, kita akan ada between USD dynamic dan yen dynamic ya, bertukar-tukar pada waktu ni. Kita ada pergerakan pembetulan di pasaran. Apa instrumen penting yang anda nak tengok adalah USD JPY. Ini adalah USD JPY. We are looking at a bit more correction ke bawah untuk USD JPY ni. Ini adalah untuk USD JPY. We are looking at ini the whole thing. The whole thing nampaknya kita masih dalam wave 3 ya. Wave 3 dalam yang merah. Dan ini lama lagi. Dan kalau ini breakout dia punya trend line, tarik trend line-nya, jangan buat susah. Tarik trend line. Dan ini kalau dia buat breakout trend line, dua ni akan dan maksudnya dia buat dua. Kalau dia jatuh ke bawah lagi, kita push lagi. Push lagi, faham? Kita push lagi, maksudnya dalam ni akan ada merah yang dalam fractal yang lebih kecil ya. Ataupun ini adalah wave 3. Dan kita push lagi dia ke bawah. Tapi jangan kejar market Kalau ini masih bergerak ke bawah, kita nampak untuk yen pair yang lain masih bergerak ke bawah, USD JPY bergerak selari dengan JPY pair yang lain. Ini maksudnya, bergerak selari dengan JPY pair yang lain. Kalau ini masih berlaku, bergerak selari dengan JPY pair yang lain, ini adalah USD JPY, bergerak selari dengan yang lain. Dalam erti kata lain, sekarang ni untuk intraday anda dalam yen dynamic. Faham? Untuk intraday anda dalam yen dynamic sekarang. Yen tengah menguasai pasaran. Kita ada saham yang jatuh, intraday saham jatuh, yen yang kuat, yen yang kuat, dollar pair akan lemah, euro USD naik turun. Euro USD jatuh, GBP USD jatuh, AUD USD jatuh, NZD USD jatuh untuk semasa. Okey, yang anda nak tengok kepada DAX pada petang ini, DAX sekiranya dia breakout ini. Ini untuk intraday. Kalau dia breakout trend line yang kita lukis atas ni tadi yang ini. Kalau tak, masih lagi terus ke bawah. Masih lagi dalam yen dynamic. Bila kita tahu yen dynamic habis, bila dia naik, adakah USD lemah? No. Chef JPY not really yang kita gunakan. Dia dua-dua adalah lain. Dia tak bersifat sama seperti ni. Sama seperti lain-lain currency untuk chef. Waktu ni. Okay. Gold, kita ada gold, kekuatan gold. Itu menyokong kepada chef. Chef juga waktu risk off, waktu apa? Dia panggil dia adalah aset, risk asset lah. Itu adalah chef. Okey. Ni mungkin dah habis. Kita ada breakout daripada, nampak dia breakout trend line ni kan. So ini cannot be 4. Ini cannot be 4 dalam yang putih. Sebab ini jauh sangat besar daripada 1 dan 2 ni. So kita might have ini. Kita might have ini habis kat sini. Is your 3, your 4, your 5, ini 3, ini 4, dan ini your 5, dan ini your 3. The whole thing sebagai 3. And kita dah ada 4 yang merah. It cannot be, dan anda punya invalidation akan jatuh ke bawah. Sebab itu jangan trade yang kecil-kecil macam ni. Biar dia habis.
Untuk counting JPY pair, yes, depending kepada JPY pair yang mana. AUD JPY, counting kita adalah AUD JPY. Kalau tengok di time frame daily, 4 hours, yes, masih ini. Kalau ini breakout trend line ni belum. Tapi kita ada apa tadi? Kita ada apa yang saya buat tadi? IBEX saya kan. IBEX tu memang lemah banding dengan lain-lain. Sebab dia saham yang market cap yang lebih kecil. Jadi kalau market cap lebih kecil, dia lebih lemah lah. Macam Malaysia lah. Tapi market cap yang lebih besar, kalau DEX, tapi disebabkan oleh kelemahan itu masih lagi waiting. Maksudnya memberatkan lain-lain punya indeks. So, kita expect masih ada ke bawah. Jadi kalau indeks ke bawah, JPY masih kuat. JPY masih kuat. Euro JPY masih kuat. GBP JPY masih kuat. Kita akan katakan ini bukan wave 4. Ni nampaknya bukan wave 4. Ini bukan wave 4 dalam ni. We might have DJ ni dah mulakan pergerakan lain. Nampak? So, anda nampak ni tak sama besar kan? Pergerakan semasa, daripada sudut chart, ini lain macam. Ini 1, 2, lepas tu takkanlah 4 dia besar ni. Okay, kalau GJ ni habis, be careful about AJ. AJ ni mungkin dah habis. Cat J ni mungkin dah habis. Dan maksudnya kita dah habis 5 ni. 2 ni dah habis kat sini. Kita dah mulakan wave 1. Faham? Okay. Sebab itu masuk dalam area ini. Kita tak dapat nak betul-betul macam ni. Tak dapat. Tak dapat. If tengok trend line tadi, kalau nampak tak jom? Dia punya ni lain macam. Betul tak? Dia punya besar ni lain macam kan? Tengok dia punya besar ni lain macam kan? Nampak dia punya pergerakan ni lain macam. So, itulah. Break TL, dia break TL. Ini bukan lagi, kita akan katakan the whole structure ni dah habis. Dan kita sempurna sifat dia. Sebab kita ada ni. Kita ada wave ini sebagai 5. Sebab kita ada ni. Kita ada, apa ni? Kita ada divergence kat sini. Okay? So, tak ada apa-apa perubahan daripada sudut outlook market. Saya masih lagi melihat gambaran besar, masih cerita ni. We are more kepada yen dynamic untuk time frame, untuk intraday. Yen masih lagi kuat. Kita ada chef. Yen, chef, gold. Ini akibat daripada Fed malam tadi. Kita ada USD. Itu adalah yang ni lah. Those are the leaders lah. Okay. Boleh? Ada sebarang soalan sebelum kita masuk ke topik kita? Tak ada? Okey. Jadi, macam ni. Bila kita trade, itulah dia. Mana Dungat tadi? Ada hantu dalam ni kan, nak tekan. Jangan. Orang ingat saya spend banyak masa kepada charting. Tak. Saya tak spend banyak masa kepada charting. Jangan duduk merenung chart. Jangan buat benda tu. Seriously. Jangan buat. Anda akan jadi yang cerita Dr. Jekyll and Mr. Hyde ni. Kita tahu trading ni musuh utama kita adalah diri kita. Itu musuh utama kita. Fokus kepada benda yang kita dapat kawal. Kita tak dapat kawal market. Kita cuma dapat kawal 2 benda. Satu adalah teknik yang kita pakai dan berapa duit yang kita letak. 2 tu je kita dapat kawal. So, buangkan pendapat macam ni. Zul ada teknik, aku ikut teknik dia, mesti kena kepada aku. Let me tell you now. Tak. Dia tak dapat. Dia tak dapat, bukan? Tak. What I'm trying to show to you adalah sistem saya. Anda ambil apa yang sesuai kepada anda,
Dia tak ada trading that fits. Tak ada. Oh, Zul betul. Kalau ada lah macam tu, Zul betul, buat apa saya duduk kat sini? Buat apa saya nak ni? Saya tengah beli Wall Street. Saya macam ni. Saya buat webinar, saya minta apa tau? Bukan. Saya minta apa? Daripada saya penat mengajar orang, saya minta apa? Saya minta bank account anda. Saya bank in je. Saya bank in. Kita sama-sama beli Pulau Sentubong. Pulau Sentubong mana ada pulau. Saya minta bank account anda. Lagi senang, betul tak? Kalau ada satu formula that works for everyone. Saya trade, ya, bakal duit saya tak minta duit orang. Lepas tu kita buat webinar, saya minta nombor account bank dengan bank saja. Itu je. Nama, nombor account bank dengan bank. Lagi senang. Dia tak ada satu trading that fits. What I'm showing to you guys, apa sistem saya, anda ambil berdasarkan pemahaman anda, tanya saya, anda test kepada kesesuaian diri anda. Sebab kita ni tak sama. Kita tak sama. Sistem tu bukan hanya kepada teknik, bukan hanya kepada reading the market. Sistem tu termasuk adalah position, sizing, model, kepada jadual anda. Sistem ni merangka segala-galanya. Anda kena ada objektif trading, jangan kata nak buat duit. Saya trade nak buat berapa? Kalau kata nak buat duit, yes. Tapi nak buat berapa banyak, berapa lama nak sampai, berapa banyak nak keluarkan, definekan dia. Saya kalau saya tanya, kenapa saya? Oh, nak buat duit. Kalau itu je jawapan dia, saya tahu dia gagal. Simple. Ya, otak dia gagal. Dia kena, saya nak buat duit dengan bermodalkan banyak ni bang, dengan banyak ni punya target, dan ini toleransi risiko saya, ini time frame yang saya nak capai. Dia jelas apa dia nak. Berapa kerat yang buat benda tu? Berapa kerat yang buat benda tu? Itu kena jelas. Kenapa? Jangan buat cerita bulan bintang. Sekarang ni ramai yang berhenti kerja dan diberhentikan kerja ataupun berhenti kerja dan start untuk trade. Okay. Let me tell you, kalau itu anda, saya bagi tahu sekarang. Ini adalah bisnes. Ini bukan skim cepat kaya, letak duit, confirm anda boleh rampung perbelanjaan anda. I'm not discouraging you, but anda mesti ada satu sistem yang dah establish dahulu oleh anda, bukan oleh saya, bukan oleh Joe, bukan oleh Dungat, bukan oleh Bat. Bukan. Anda kena test dia. Sebab kesesuaian, anda kena cari rhythm anda, benda-benda tu. So tak ada trading that semua orang boleh pakai. Kalau ada EA kan dia, dah semua kaya. Tak ada. Tak ada. Saya ulang sekali lagi. Tak ada. You need to find you. Okay. Nombor 2, definekan risiko sebelum entry. Itulah dia. Kita dengar aja. Suka dengar. Ramai nak jadi full time trader, sistem tak ada lagi. Itulah. Itu yang rosakkan industri kita ni. Lepas tu dia gagal, lepas tu cerita lain kat luar. Itulah dia. Okey. Definekan risiko. Sebab itu saya tak galakkan. Saya bagi cerita sebenar. Saya tak nak cerita bulan bintang. Oh, kita nampak trader seorang ni buat berapa ribu. Kita nak cerita orang je. Tanya dia boleh lagi tak esok. Tak tahu, dia tak dapat nak bagi jaminan. Tapi itu yang suka dikongsikan. Janganlah. Ya, sebab itu orang kata business ni scamming. Scammer. Because of kita sendiri, Ronald. Betul tak? So, itu saya tak suka cerita juta-juta. Saya tak suka. Saya akan cerita benda yang nyata. I'm showing to you guys apa benda nyata dalam trading ni. Yeah? Tapi itu saya tak agungkan. Kalau orang tu, malam tadi profit FOMC berapa banyak. Nah.
boleh konsisten trading 10%, 20% sebulan. Dah ada, itu bohong. Itu bohong. Kita tengok dia punya graf naik turun, ada banyak dia turun. Tak ada. Ini bisnes sama macam kita buka kedai runcit, sama macam kita buka bisnes apa-apa lah, benda sama. Benda macam ni ada naik, ada tu. Cerita dia, anda kena define kan risiko anda. Anda kena tahu cara keluar market, baru dapat define risiko. Berapa kali sistem anda punya trade, jangan trade main-main. Tahu tak macam mana trade main-main? Bila ada masa aku trade. Nasihat saya, tadi ada kawan kita message kan. Bekerja sambil tu ada free time dia tengok chart. Dia tak dapat macam tu. Kalau anda bekerja, trade di higher time frame. Dia tak dapat bila kita free baru kita tengok chart. Tak. Ada setkan jadual. Ini gaya hidup tau. Trading is benda yang dibuat hari-hari. Benda yang dibuat, dia tak dapat anda bus stop tengok, dalam Grab tengok, dalam sambil driving jam tengok, dekat office tengok, tak. Anda buat satu masa. Kalau anda memang full time trader, memang duduk, ada anda nak pergi shorter time frame, boleh. Itu nasihat saya. Position sizing, definekan macam mana anda menggunakan modal anda. Anda ada modal berapa nak risiko, berapa kali trade sebenarnya tu. Dan anda bahagikan dia. Contoh, anda ada modal $1,000. Saya sanggup risikokan sebanyak 500 daripada $1,000 ni. Ini 50% banyak. Kalau saya tak buat macam ni. Tapi saya tunjukkan je lah. Ya, ni yang biasa. Okey, $500 ni berapa kali trade kalau rugi berturut-turut? Ataupun rugi terkumpul, berapa kali trade? Katalah kita katakan 50 kali trade. Kan? Jadi sekali trade $10. Itu simple matematik dia. Lepas tu definekan stop loss anda, definekan stop $10 tu apa, dan anda trade lah. Anda tak risau. So anda tahu anda ada 50 kali chance. Risk reward kena definekan, macam mana anda manage trade kena definekan. Benda ni lah, janganlah cuma tahu mana nak masuk. Tahu mana nak keluar. Masuk tak penting pun. Masuk mana-mana boleh buat duit. Cerita dia, mana tempat kita nak limitkan risiko. Mana tempat kita nak besarkan ataupun dapatkan potensi income. Itu yang penting. Kalau setakat tahu entry arah mana, tak tahu stop loss kat mana, TP kat mana, tak payah trade. Buang duit. Anda akan sekali buat duit, 15 kali buat duit, sekali hilang, habis semua. Buang masa. Nampak tak dia kenapa saya cakap benda tu buang masa? Buang masa, buang tenaga, kan? Okey? Kita tak sama. Kita semua ni berbeza. Jadi cari siapa diri kita. Cari siapa diri kita, ya kan? Saya tak cerita pasal bulan bintang. Kita semua berbeza. Anda macam kita katalah kita ada bola dekat stadium. Azil tinggal kat mana? Perak. Nama Mio ni. Kat mana? Ipoh. Saya hentam ni. Puchong. Nampak sebelah. Okey. Sebelah dekat. Okey. Kita ada Puchong. Okeylah, kita ambil dekat stadium Shah Alam ada bola. Kan? Ada bola dan kita bisnes air. Kita nak bisnes air kotak ataupun air tin lah. Kita nak jual air. Okey, minuman. Okey. Kita nak jual minuman dan lepas tu dia bergantung. Ada orang yang ada duit, dia buka stall ke arah jalan stadium, betul. Ada orang dia tak ada modal banyak, tapi apa dia buat? Dia bawa air tu, dia bawa minuman tu jual dalam stadium, kan? Okey, nampak tak? Lain-lain. Orang yang keluarkan duit dengan buka stall tadi, dia punya risiko lebih tinggi sebab dia punya kos tu tinggi, kan? Jadi dia punya target lebih tinggi. Tapi orang yang jual dalam stadium tadi, dia punya overhead tak tinggi. Jadi dia punya pulangan tak tinggi. Jadi kita kena fikir macam tu.
Bukannya tikam terus kaya. Tikam terus kaya. Kaya, hilang. Itu yang selalu jadi. Jangan. Tolong jangan buat benda tu. Itu bukan trading. Dua benda yang kita dapat kawal. Satu, sekali entry berapa nak letak. Nombor dua, apa sistem yang kita pakai. Dua ni yang boleh mencapai objektif. Cerita dia apa objektif kita? Dah ada ke? Kalau setakat trading untuk buat duit, semua orang nak. Tapi anda tak spesifik kepada anda punya objektif tadi. Sebab kena faham, sebagai retail trader, kita ni invest. Bukannya trader. Trader tu, itu orang bekerja. Itu orang bekerja. Ramai suka kata, saya trader. Tak. Anda bukan trader. Anda retail investor. Anda invest kepada satu teknik ataupun sistem dagangan untuk mengambil peluang dalam pasaran. Seorang trader yang bekerja sebagai trader, dia kena trade. Sebab ada permintaan daripada customer, ada arahan daripada desk dan lain-lain. Jadi, definekan diri anda sebagai retail investor, bukannya trader. Kita bukan trader. Kita cuma invest kepada satu sistem, kita gunakan sistem itu untuk mengambil peluang dalam pasaran. Jadi fikirkan peranan anda sebagai seorang investor. First sekali, anda kena ada objektif yang clear dan boleh dicapai. Yang pentingnya keyword dia boleh dicapai. Janganlah letak 100, saya nak buat 1000. Saya tak kata itu impossible. Tetapi nak ulang dia, itu susah. Letakkan something yang achievable. Kita tahu itu masuk akal. Apa yang masuk akal? Dalam industri kita ni, pulangan untuk annual, kalau kita kata adalah pulangan yang bagus, adalah 30%. Ini dah kira bagus, 30%. Anda ada modal 1000, anda target 300 setahun. Ini standard dalam industri kita. Bila kita cakap benda macam ni, orang akan kata, mana dapat modal besar boleh lah. Kan? Itu yang orang akan sebut. Soalan saya, berapa kali yang anda depo 100 tu dia lebur? Berapa kali? Fikirkan. Berapa kali yang anda depo 100 yang lebur? Sebab anda punya target 100 yang anda depo tadi tak masuk akal. Boleh? Tak masuk akal. 100 target, tak ada target. Sebanyak mungkin. Tak ada target. Dia cuma letak trade. Tak ada. Itu trading suka-suka. Kan? Macam ada duit, nampak kedai nombor, beli nombor. Tak ada beza pun. Kena. Tak kena habis. Dia tak ada satu portfolio. Dia tak ada satu perniagaan. Berapa sebenarnya modal aku? Berapa sebenarnya target aku? Kalau jadi macam mana? Kalau jadi duit, aku nak buat apa? Dan perasan tak? Kita sendiri kan, kalau withdraw, dia punya trade tadi 2-3 minggu float. Payah gila. Bila tiba-tiba apa entah jadi, nasib baik. Wah, withdraw besar. Lepas tu jadi apa? Mana pergi duit tu? Mana pergi duit tu? Mana pergi duit tu? Kebanyakannya, ini cerita sedih dia lah. Dia dihabiskan dalam masa terdekat tu. Sama ada melancong, sama ada entah apa-apalah, beli yang bermewah, yang tidak ada dalam perancangan kewangan. Benda macam ni yang kita fikir balik. Letakkan objektif jelas. Kenapa anda trade, kalau jadi apa nak dibuat, dan ke mana duit tu. Pengurusan risiko. Ni mesti kena ada. Yang saya ceritakan tadi mengenai kita pembahagian duit. Dan ke mana anda letakkan duit. InsyaAllah, bila kita start balik
kita punya kelas offline nanti, kelas offline. Ini hanya untuk offline nanti. Offline nanti insya-Allah saya akan banyak bercerita benda ni. Online ni saya tak nak buat. Untuk offline kita akan banyak bercerita benda ni dan ikut dia dan bagaimana anda menguruskan portfolio. Saya akan banyak cerita benda ni nanti. Okey? Tunggu. Sekarang ni belum sesuai lah nak buat kelas offline. Belum. Mungkin hujung tahun, kita tak tahu. Tahun depan, kita tak tahu. Okey? Letakkan objektif jelas lah kenapa anda trade dan benda-benda ni. Ini adalah nota-nota dia yang untuk offline tadi. Asset allocation, anda kena lihat kepada keadaan kewangan anda dan anda punya individual risk tolerance, sama ada anda high, mid ataupun low tolerance. Anda kena tengok benda tu dan ke mana anda akan letak duit, kepada aset mana. Kalau anda seorang yang high, sanggup mengambil toleransi risiko yang tinggi, anda akan letak kepada benda yang lebih volatile. Dan kesesuaian diri anda, keadaan ekonomi anda, keadaan kewangan anda, passive income, active income anda. Benda-benda ni kita akan discuss secara offline. Capital allocation, berapa lama nak capai? Apa objektif setiap bila anda mengagihkan anda punya pelaburan? Trading adalah pelaburan, tetapi dia adalah pelaburan aktif yang anda pergi manage sendiri. Jangan tengok trading macam trader bank. Jangan. Dia totally different. Orang dekat bank, dia orang bekerja. Kita sebagai retail investor ni, kita lain. Anda tu bank, kita ni bank. Sistem-sistem tu orang bekerja dengan kita. Kalau anda trade macam orang bekerja, dekat bank anda sendiri, habislah anda. Faham tak? Dengar, faham? Sebab tu, anda tak risau 1-2 position. Anda tak overexpose kepada diri anda. Semua JPY masuk. Jangan. Anda tu bank. Bukannya bekerja kat bank anda sendiri. Once boss bank turun, entry, pekerja dia tak berani buat apa. Faham tak? Faham? You are not a staff in your own bank. You are the bank. The sistem-sistem yang kita pakai itu adalah pekerja kita. You invest dalam pekerja anda. You invest dalam sistem anda. You tengok dia punya prestasi, okey, baik, bagus, saya letakkan lebih sikit. Anda cuma buat benda ni, manage the system. You are manager of risk. Itu je. Don't try to be a trader. Because you are higher than a trader. Faham? You are the bank. Boleh? Azril? Nampak? Resma? I hope you guys get that concept. Kita akan reassess. Ni lah kita tengok prestasi sistem. Kita akan tengok personal finance kita dan portfolio. Mungkin ni kita ceritakan lebih lagi dalam offline. Dan strategic balancing, ke mana allocation capital kita. Ni benda-benda yang saya sentuh secara offline. Special untuk offline nantilah. Kita ada special untuk offline, special untuk online lah. Online ni kita lebih kepada trading. Okey? Dan buatlah. Ya, we are sebab itu anda tak dapat risau. USD JPY nak ke mana? Entah. Teknik anda kata buy, anda buy dia. Teknik anda kata sell, anda seller dia. Sebab itu sistem anda. Sistem anda kata buy, sistem anda kata sell, anda ikut je sistem tu. Anda tak dapat risau, oh habis aku float. Kalau bank kita tutup sebab seorang trader, itu macam cerita rock trader. Tahu tak cerita rock trader? Bearing bank, so kan? Listen kan? Jangan buat benda tu. Okey? Letakkan objektif dan anda cuma manage your trading system. Kita manage risk. Kita cuma tolong jangan pandai trade. Anda cuma disiplin mengikut teknik yang anda pakai. Lepas tu anda rekodkan teknik berkenaan. Apa prestasi dia? Prestasi dia bagus, kita lebihkan dia. Kita jaga duit kita. Bila kita start kata dia bagus? Bila kita kata dia tak bagus? Sama macam orang bekerja dengan kita.
Okey? Dan trading system hendaklah komplit. Selain daripada kenapa anda enter, kat mana anda enter, kena tahu kat mana silap. Kena tahu kat mana nak ambil profit. Jadi kita cuma ikut je dia. Kalau nak tahu teknik apa, teknik yang anda ada sekarang, tulis. Macam mana aku trade? Pada satu hari, aku trade macam ni. Jadi ikut je dia. Okay? Risk reward criteria. Dan juga macam mana kita manage dia. Kalau in profit macam mana, kalau kita dalam loss macam mana, apa nak dibuat. Kita tak ada, which market tak bagus, tak ada. Sebab itu saya tak percaya kepada, saya tahu orang tu tak dapat nak trade, bukan, dia ada dua. Saya pernah sebut ni. Satu orang pandai trade, ni pandai trade. Satu lagi orang boleh trade. Ada beza banyak kat situ. Orang pandai trade, dia tak semestinya buat duit. Orang boleh trade, dia akan buat duit. Beza kat situ. Pandai ni, dia nampak je market, oh ini teknik ni boleh masuk. Orang boleh trade, dia tahu ada losses, ada winners. Dia cuma laksanakan disiplin dan jaga duit dia. Itu beza dua ni. Dan dia cuma laksanakan benda ni. Orang pandai trade, dia ada 1001 macam teknik untuk masuk market. Yang macam tu kita tahu. Sekejap bertukar, sekejap bertukar, sekejap bertukar. Tak lama lah. Duk tahlil dia. Faham duk tahlil? Faham maksud saya duk tahlil tu? Okay? Jadi fikirkan ya. Track prestasi sistem anda. Kita dah cerita pasal position sizing. By now, everybody kena ada table ini. Anda kena rekodkan. Buat demo dulu, try sistem anda, try teknik anda. Jangan balik kelas, oh aku belajar satu teknik power. Terus entry, oh masa mula-mula tu buat duit lah. Kita pun cikgu tu pandai, thank you, terima kasih. 2 minggu kemudian, left group. So apa? MC dah. Ataupun senyap. Aku belajar sama, dah kena bayar mahal. Nampak tak cerita familiar dalam industri kita? Fikirkan apa saya sebut. Lepas tu, oh sebenarnya kita ada teknik nombor 2. Ini advance. Kalau nak belajar advance, kena bayar banyak ni lagi. Allah. Pernah kena benda macam tu? Zaman saya dulu saham. 2006, 2007. Itu sekarang ni lagi teruk. Tak tahulah sekarang ni macam mana. Zaman saya dulu waktu tu famous. Teknik ni kena ada advance macam ni, kena tambah indikator ni, kena tengok macam ni pula. Allah. Yang kalau macam teknik ni kita buy, macam teknik ni kita tunggu dulu, kita sell. Macam mana tu? Dia tak ada. Anda cuma stick kepada satu, lepas tu anda rekodkan dia. Ini teknik, ini sistem satu. Lepas tu kalau ada 2-3 teknik, anda bezakan dia punya, cari prestasi dia. Itu je. Faham je? Itu banyak kan? Biasalah itu. Biasalah. Itulah dia. Kita bezakan ya, marketer dengan bezalah. Bezalah. Okey. Position sizing, tolong ambil yang ini. Print out yang ini. Mio Hazel. Mio Hazel nama famous, nama biasa tengok. Tolong print out yang ini. Tunggu webinar kita khas untuk cerita ni nanti. Tolong print out yang ini. Dalam grup Telegram, saya harap anda ada dalam grup Telegram kan? Pergi cari. Dalam tu ada. Tolong pakai yang ini. Buat anda punya demo account dulu berdasarkan teknik semasa, ataupun kalau dah teknik tu anda tahu parameter dia, berapa kali trade, berapa dia punya expectancy, kalau dah ada benda tu, pakai yang ni dulu, and then dah start anda menjana income, then anda boleh gunakan kaedah-kaedah lain. Dalam adalah kaedah-kaedah lain. Tapi start pakai yang ni dulu. Tolong saya bagi tahu betul. Saya ada banyak position sizing model punya ni. Saya ada banyak. Ya? Sepanjang 2011 sehingga sepanjang hujung 2011 sampai 2012,
kerja saya ni je, iaitu kepada position sizing model punya konsep. Ya. Selama 6 bulan. Berapa bulan dah? Kerja saya was this. Creating and testing. Creating and testing. Back test and forward test. Kau nak tahu? 6 bulan lebih. Ini ada satu course lah yang saya ikut. Dan itulah benda terbaik yang pernah saya ikut dalam seumur career trading saya. Ini dia. Yang saya tunjukkan kepada anda ni adalah yang terbaik untuk saya. Untuk saya. Anda ikut dia dulu, then you can play around with this figure. Ini adalah, katalah kita ada 1000 tadi kan. Saya cuma risikokan negatif 7.5. Maksudnya saya cuma risikokan $75. Macam mana tu? Okay, dan saya definekan dia punya risk. Tak apa, ada webinar kita, saya akan perlukan satu webinar untuk terangkan benda ni saja. Tugas trader cuma ikut rule. Jangan pandai trade. Tugas anda cuma ikut rule. Tengok berapa kali anda tak tengok rule, tak ikut rule. Anda profit tapi tak ikut rule, itu satu mistake. Itu satu mistake. Dia bukannya anda profit ataupun loss. Dia anda ikut ataupun tak ikut. Itu dia. So itu saya tak melihat prestasi trading daripada sudut berapa anda dapat. Saya nak tengok anda. Jangan kedak dunggan. Nah. Sebabnya kita guna perkataan apa? Nasib baik dia naik. Nampak? Nasib baik dia naik. Benda-benda macam tu lah. Kan? Janganlah. Okey? Dynamic pasaran, fahamkan macam mana nak read the market. Saya lihat market sebagai satu perkaitan di antara technical, perkaitan di antara instrumen dalam pasaran. Benda-benda ni kita akan ulang lah. Mengenai price cycle, pergerakan dekat indeks, yen punya group, indeks punya group, dan dan sebahagian besarnya US dollar, serta apa yang hold true lah the underlying trend lah dalam market. Yen dynamic, basically kekuatan yen pada waktu ni adalah satu-satunya masa anda nampak untuk indeks semakin rendah. Indeks dynamic, ini adalah dynamic yang paling powerful dalam market. Paling lama adalah indeks. Indeks mengukuh, kita ada yen pair yang mengukuh, kita akan ada yen yang lemah, dollar sideways. US dollar dynamic, ini adalah masanya bila USD JPY tak jalan selari dengan dollar pair. Tak jalan selari dengan dollar pair. Masa ni kita akan ada US dollar dynamic. Sideways dynamic ini sebahagian daripada US dollar. Masa ni US dollar JPY sideways. Nampak tak? Dia tak sama. Ini adalah inverse dengan dollar pair. Ini adalah sideways. USD JPY sideways. Dia tak ke mana. Dia ada 3 jenis bergantung kepada pergerakan dollar pair dan yen pair. Fixed dynamic ini adalah asal dalam market, indeks mengukuh. Okey. Inverse dynamic pula, ini adalah bila USD JPY bergerak lebih ke bawah, yen pair lain ke atas. Waktu ni kita trade euro USD. Untuk long, contohnya. GBP USD untuk long, contoh. Okey. Itu inverse dynamic. Crosses dynamic, bila kita lihat kepada crosses lah untuk nak tahu satu-satu mata wang. Contohnya, anda nak trade sama ada CAD JPY ataupun AUD JPY, jangan trade dua-dua. Boleh tu kan? Anda tengoklah AUD CAD. AUD CAD naik ke turun. Ataupun nak sampai support, ataupun move dari support, ataupun daripada resistance. Do your decision based on that. Market correlation, ini adalah untuk kita nak kira, nak melihat kepada pergerakan. Macam AUD JPY, AUD USD tadi,
dan apa kumpulan-kumpulan ni, kumpulan-kumpulan instrumen. Ini adalah kumpulan-kumpulan untuk US dollar, commodity dollars, indexes. Kalau nak tahu apa instrumen yang saya tengok, mana tadi? Saya tengok ke semua ni kalau nak tahu. Ke semua ni termasuk saham kalau nak tahu. Saya tengok ke semua ni. Ke semua ni. Ada yang saya tak, sebabnya a few platform lah saya guna. Kalau TradingView ada yang saya dah lukis, ada tak saya tak lukis. Dekat satu lagi platform saya lukis habis. Tapi itu bukan untuk webinar. Okay? Sebab dia tak ada, orang tak. Berapa orang kat sini pakai MetaQuote 17? Saya nak tahu. Berapa orang kat sini pakai MetaQuote 17? MetaQuote 17, bukan Meta 5. Tak kenal? Okey. Tak ada. Sebab itu saya tak tunjukkan dia dalam webinar. Sebab dulu saya pernah tunjukkan. Jom. Dulu ingat tak? Dulu kan? Itu dekat Refinitiv. Dekat Reuters. Kan? Jadi apa, sebab itu saya tak tunjukkan. Sebab ada orang kata, abang pakai platform yang tu, kita orang tak ada. Betul juga. Jadi at least TradingView dekat investing ada. Biarpun saya gunakan yang version berbayar, anda boleh dapat yang lebih kurang sama dekat investing.com ataupun menggunakan TradingView yang minimum payment. Minimum payment. Yang tadi tu kalau kita ambil full version dia 1000, saya bayar berapa? Tiap-tiap bulan. Bayaran bulanan dia 1600. Ingat tak yang kita buat ke color-color dulu? Saya masih ada. Saya pakai tapi bukan untuk webinar. Bukan dalam yang ni. Bukan dalam yang ni. Tapi saya tak gunakan dia. So tak adil untuk anda. Okey? Dekat situ saya lukis habis. Okey? Ini adalah full apa yang saya lukis. Semua ni. Okey. Instrument selection process. Tahu apa yang current dynamic kepada time frame anda. Kalau anda trade intraday pada waktu ni, kita nampak untuk pergerakan. Contohnya, kita ambil lah. Tengok. Okey. Indeks lemah. Kita ada yen ke mana? Yen lemah. Jadi semasa kita ada yen dynamic. Tengok USD JPY selari dengan yang lain. Jadi kita ada kita ada yen dynamic untuk semasa. Tengok PP yen, PP USD, US dollar kan. Dolar pun lemah, ni pun lemah. Jadi kalau nak trade, anda mungkin akan trade benda seperti AUD JPY. Kalau intraday, anda mungkin trade NZD JPY, benda-benda macam tu. Okey, tengok kat CAD JPY akan lemah, AUD JPY lemah. Tapi kita tahu pergerakan dia dalam correction. Kita katakan ini habis the moment dia break out trend line. Ni nampaknya nak break out. Ni dah break out. Kita tengoklah what is the one. We could have finished ya. Dua ni dah habis. We could have that. Tapi ini kalau kita berdasarkan stokastik ni, kita baru habis wave 3, wave 4. Berdasarkan inilah. Kita mungkin ada satu lagi. Okey. Jadi current dynamic, apa yang kita jangka ke depan, dan kita tengok kepada crosses, anda nak pilih apa pair. Contohnya, macam dalam ni, kan saya senaraikan macam ni. Ini dollar pair, ini yen pair, ini indices, ini crosses. Okey. Kalau anda nak trade dalam kumpulan ni, trade satu je. Janganlah trade banyak-banyak. Kita nak manage pun simple. Kan? Hidup kita pun simple. Dia sama je. Kalau anda Euro USD anda short, GBP USD anda short, kalau USD kuat, lemah, dua-dua ni naik kan? Betul tak? Dah kenapa kita masuk Euro USD, GBP USD?
Kan? Ah, apa apa diversify lah. Kan? Janganlah trade satu euro USD, AUD USD, UCAD, benda sama. Lepas tu kita tengoklah proses dia. Antara euro USD, GBP USD, AUD, NZD, USD CAD, apa yang lebih lemah, apa yang lebih kuat. Lepas tu kita pilihlah apa kita nak trade. Contohnya, kita ada euro EU dengan UCAD. Nak sampai tempat dia. Kita nak short pada satu. Dua-dua dekat nak sama set up ni. Tengoklah ICAD. Tengok ICAD. Apa ICAD buat. Kalau ICAD naik, kita tahu euro lagi kuat. Kalau anda nak short dua ni, anda akan short EU dan long UCAD, itu basically anda tengah long USD. Kalau ICAD ni naik, anda nak long USD, jadi kita akan long UCAD. Janganlah pergi short EU. Tak ada. Dekat grup ada. Saya dah post kat grup tadi. Dekat grup. Tengok yang latest message. Setiap webinar, kalau ada apa-apa, saya akan letakkan slide dekat situ. Tengok mana yang ada set up dan apa struktur semasa. Okay. Self-development plan untuk anda memajukan diri anda. Buat benda ni. Ambil 10 minit lepas ni, termenung. Apa masalah aku dalam trading ni? Apa masalah? Ramai orang tak suka cerita benda ni. Dia suka nak tahu profit je lah. Cerita dia bukan tahu profit lepas ni. Kita nak satu benda yang sustain. So what you do is identify apa masalah-masalah anda dalam trading. Apa masalah-masalah anda. Buat dia setiap sebulan sekali lah at least. Saya buat seminggu sekali. Tapi sebulan sekali, kenali diri anda. Apa kekuatan, apa kelemahan diri anda. Dan ini adalah 3 yang biasanya. Takut tertinggal entry, buka chart dah jalan, baru nak masuk. Janganlah. Belajar guna limit order. Pakai alert. Dekat investing tu ada. Dekat trading view tu ada. Kan? Jadi kita pun disiplin bagus. Kita tahu disiplin tak bagus. Kalau anda tahu masalah anda emosi, jangan duduk tengok chart. Dah tahu masalah emosi kan. Yang hancurkan aku, kenapalah aku masuk. Patut aku tunggu. Itu masalah emosi, bukan masalah teknik. Kalau itu masalah anda, spend less time dengan chart. Letak alert. Buat analisa anda 1 jam 1 hari je. Letak alert. Dah dia tak ada bunyi hari ni, aku tak tengok. Besok buat lagi. Letak ada entry, letak alert, letakkan anda punya limit order, letak stop loss, letak TP. Lepas tu letak alert. Lepas tu biar. Alert tak bunyi, tak tengok. Itu je anda buat. Kalau anda tahu anda ada masalah emosi. Tapi makin dia teruk emosi, makin banyak dia tengok chart. Kalau itu yang berlaku kepada anda, bertaubatlah. Beli tasbih. Kalau dah ada tasbih kan, beli ekstra. Istighfar banyak-banyak. Okay? So anda tu bukan trading. You are not trading. Okay? Lot sizing tak kena. Tak ada perancangan untuk gunakan modal. Disiplin. Loss, dia hold. Bila profit sikit, dah. Dia duk tengok chart. Tak tahan. Tengok satu candle reverse. Tak boleh ni. Ini Trump. Trump saja salah. Tak ada. Trump tak tahu kita ni. Kan? Jangan. Okay? Clear macam mana anda masuk, macam mana anda keluar market. Okay? Clear. Okay? Perubahan terbaik adalah daripada asas diri kita ni. Asas kita ni. Bukan ubah teknik, bukan ubah cara anda tengok market. Ubah anda. Objektif jelas. Anda tahu apa anda buat. Okey? Jadi itu saja. Malam nanti, insya-Allah kita akan ada webinar bersama Helmi dan bersama saya sebelah malam lagi sekali pada jam 9, Helmi pada jam 8. Sentiasa ingat benda ni. Invest dalam satu sistem, cuma dagangkan sistem anda. Jangan dagang market. Don't be clever about the market.
You are only implementing your SOPs. You are only implementing satu sistem dagangan mengikut dan disiplin. Itu dia. Okey, insyaAllah jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.